إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sementara untuk kita mengabdikan diri kita dengan cara yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita terus mengetahui kata kita ni termasuk daripada golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita sebagai umat Nabi yang beriman dengan Alkitab, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidil Anam, beriman kepada hari kemudian ya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita daripada mati kepada hidup, menujukan kepada alam akhirat, menujukan kepada syurga jannatin naim yang kekal abadi, tidak ada mati di sana. Nescaya Allah Subhanahu wa taala bukanlah nak tinggalkan kita sebagai orang yang mengaku sahaja diri, kata dia sebagai orang yang beriman, sedangkan Allah Ta'ala tak coba apa-apa terhadap mereka. Allah Ta'ala telah firman di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Kirakah wahai manusia, aku ni sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala nak tinggalkan kamu sebagai orang yang mengaku di mulutmu katamu tu orang yang beriman kepadanya, sedangkan aku tak cobakan apa-apa terhadap kamu? Tuhan cobakan kita, coba dengan berbagai-bagai cobaan supaya nak membezakan manakah manusia yang nak menetap di atas kebenaran dan manakah manusia yang tak kuasa nak menetapkan di atas kebenaran akan diri dia sendiri semasa hidup di dalam dunia. Maka disitulah zahir bagi mereka yang ada akal fikiran boleh kira, boleh kita tengok yang manakah berjaya, yang manakah tidak berjaya. Hidup di dalam dunia ini penuh dengan percobaan berbagai-bagai.
Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup nak mempertahankan maruah orang Islam, iman seseorang yang beriman, dan semuanya perkara yang kita sebagai manusia itu berpegang kepada dasar al-Islam. Tuhan tadi itu tak tinggalkan kita. Tuhan tadi itu taknya beri kita tadi itu hidup dengan cara kita biasa. Tidak. Bahkan dia tadi senantiasa nak berikan pertolongan kepada kita, nak berikan nak mempertahankan kita daripada semua perkara yang masuk, yang cabarkan diri kita. Musuh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mereka itu tak setuju dengan orang yang beriman, kerana mereka ialah pengikut bagi syaitan rajim yang mengajakkan manusia tadi itu kepada api neraka yang berkekalan abadi di dalamnya. Ketua mereka ialah syaitan rajim. Adapun ketua bagi orang yang beriman ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nak mengajakkan kita kepada Darussalam, kepada syurga yang sejahtera daripada semua kekurangan, semua perkara-perkara yang manusia itu tak mau. Manusia itu jadi susah payah tidak ada di dalam syurga. Kalau gitu sunnatullah, perjalanan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini, pastilah pertemuan di antara al-haqqi wal batil berkekalan semenjak daripada Adam alaihissalam sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari datang kepada ini dunia pun tak habis-habis, sehingga ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, sehingga Allah Taala bangkitnya kiamat naik, barulah nyata dan habis mereka-mereka yang nak menetapkan di atas kebenaran dengan sebab matinya. Dan disitulah timur orang jahat saja atas muka bumi ini, Allah Ta'ala akan berlakunya kiamat di atas mereka-mereka tersebut. Kita sebagai orang yang beriman, kita tak nak bimbang kalau kita bergantung kepada talian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang kepada talian Allah, agama Allah, nescaya dia tadi itu akan didapat hidayah daripada Allah Jalla Jalaluh kepada jalanan yang lurus, jalanan yang benar, bukan jalanan yang sia-sia, jalanan khayalan. Tidak, dia akan dapat jalanan yang sebenar. Apabila gitu, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala tak setuju dengan kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasalah mereka itu tadi menyerangi kita sebagai orang yang beriman sehingga kita tadi itu keluar tubik daripada agama kita. Lalu Allah Ta'ala kata jikalau mereka itu kuasa. Dengan sebab itu Allah Ta'ala berikan pertolongan bagi kita, tak nak boseh tu. Cuma siapakah nak calon diri duduk di dalam kebenaran, duduk di atas kebenaran sehingga dia tadi itu keluar daripada ini dunia, hal keadaan dia itu tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah percobaan lagu mana Tuhan tetap nak tolongkan kita. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nak berikan pertolongan bagi rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Fil hayatid dunya, dalam dunia ni lagi. Tidak kuasa mana-mana pun daripada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala nak halangkan kita daripada agama kita. Malaikat kita sendiri. Hak bahaya sekali diri kita sendiri.
Terkadang kita tadi itu terlebak dengan cara mikir yang salah, terlebak dengan cara mikir yang menyeleweng, membawakan diri kita sebagai orang yang beriman terpesong, terkeluar daripada jalan kebenaran sebelum daripada kedatangan perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang benar kepada kita. Diri kita kalau faham salah, nescaya gelewenglah, gelecahlah pendirian kita daripada perkara yang benar. Sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Subhanahu wa taala aturkan, mentadbirkan akan ini dunia ini supaya nak kita lihat manakah jalan yang benar, manakah jalan yang tidak benar. Kerana jalan yang tidak benar tadi itu lebih banyak daripada jalan yang benar. Jalan yang sebenar ialah satu sahaja, tidak ada dua. Dengan sebab itu kita sebagai manusia kena mengisikan diri kita dengan ilmu pengetahuan yang dapat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tuhan menegaskan benda tersebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini jalan yang benar, jalan yang betul, maka hendaklah kamu itu ikut jalan yang betul tadi. Jalan yang betul ni apa? Yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Quran. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menerangkan di dalam hadisnya. Sebab itu ayat yang lain mentafsirkan ayat tersebut, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Turut olehmu akan apa yang aku turunkan kepada kamu, dan jangan kamu turut jalan yang lain, tapi qalilan ma tadhakkarun. Sikit orang nak boleh ambil pengertian. Hak inilah yang kita bimbang. Bimbang kepada siapa? Bimbang kepada diri kita sendiri dan bimbang kepada ummah. Wajib kita tu tadi kena bimbang diri kita, kena jaga diri kita daripada penyelewengan. Hari ini mari berbagai-bagai cara untuk nak menghalangkan kita daripada agama kita. Utama sekali cara memikir, perasaan, budi pekerti, cara memikir terutamanya hak tu penting sekali. Apabila punah cara memikir, ia berkesan kepada iman seseorang dengan tidak mustahil perkara tersebut. Dengan sebab itu Tuhan katakan tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ikut jalan ni molek. Nak wi Tuhan tadi itu mempertahankan kita dan agama kita, doklah wi molek dalam agama dia. Nak molek tak boleh kalaulah kita tak faham akan agama. Bagaimana kita nak pegang agama kita sedangkan kita tak faham? Faham tak akan hasil bagi kita kalau kita tak ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tak akan dapat kepada kita, malaikat kita kena luar masa untuk menerima kerana ilmu daripada orang yang dapat pesaka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuhan kata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ikut. Kemudian wala tattabi'us subul, jangan dak ikut jalan ni lain. Kalau kita tadabbur, orang reti Arab ya faham lah. Tapi kalau kita tadabbur walaupun kita tak faham Arab pun kita boleh faham. Kalimah subul ni orang panggil kata perkataan yang jamak bagi sabil. Kenapa Allah Ta'ala ayat subul? Kerana jalan orang nak heret kita tupik pada agama kita ni banyak cara. Banyak cara. Berbagai-bagai. Supaya nak wi kita tu jadi menyeleweng daripada jalan ni kita hak asah. Dengan sebab itu, Tuhan larang kita dalam Quran, tapi kita nak ambil pengertian lagu mana? Daripada larangnya Tuhan tadi itu supaya nak wi kita selamat. Kalaulah kita tak ada ilmu pengetahuan, kita tak boleh nak beza. Kerana hari ni kebatilan datang mari dengan rupa kebenaran. Kebatilan
datang dalam bentuk kebenaran. Jarang sangat orang nak boleh beza manakah dia hak batil, mana dia hak al-haq. Kalau kita nak tengok bab ekonomi kita, bab makanan kita, pakaian kita, duit masuk tubik dalam bank kita, penuh dengan syubhat, penuh dengan kesamaran yang ghalib manusia tadi itu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tak mengetahui perkara tersebut kebanyakan daripada manusia. Yang tahu tu sedikit sahaja daripada manusia. Itulah ayuhal muslimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang sabit daripada baginda, al-ibadatu fil harj ka hijrati ilayya. Ibadat masa fitnah umpama kita dok ning, ganjaran seumpama orang hijrah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggalnya rumah tangga, tinggalnya negara negeri, tinggalnya anak pinak, tinggalnya harta benda, tinggal segala-gala li ajlillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah orang itu Tuhan nak balas? Allahu akbar. Ajrahum bighairi hisab. Pahala mereka itu, ganjaran mereka itu tidak ditanengkan, tidak boleh sakatkan. Itu yang Nabi kita ghayak khabar kepada kita. Ibadat masa kita duduk nining seperti kita hijrah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subula. Jangan kita ikut jalan berbagai-bagai tadi itu. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Cuba kita perhati. Nescaya kita tadi kalau ikut jalan ikut dia tadi itu, fatafarraqa bikum, kita akan berpecah daripada jalan ni tu hak satu tadi. Fatafarraqa bikum an sabilihi, daripada sabilillah, jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum, demikian itulah ayuhal muslimun, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan perkara tersebut kepada kita supaya kita bertegah, supaya kita itu berjalan teguh di atas jalan ni Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan tadi itu nak kita duk kena. Kerana gapo? Kerana agama kita ni kita kena faham. Ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, kita nak faham kata Tuhan jagakan agama kita dan jaganya Islam kita, jaganya orang beriman, ambil semenjak daripada Nabi kita datang sehingga hari kiamat nanti ada semua. Cuma khutbah pada minggu ini ni nak menjelaskan kepada kita, kita nak calon diri kita nak duduk di atas jalan yang benar tu lagu mana. Agama kita tak sah bimbang kata nak habis pada dunia, tidak. Agama tetap berada sehingga kiamat datang. Orang beriman tetap berada sampai kiamat datang. Muskilahnya kita ni nak duduk dalam tu kedak. Kita nak duduk di atas agama Islam, dalam agama Islam, duduk di atas bantasan yang benar daripada Tuhan, daripada Nabi, kedak hak tu. Dengan sebab itu, ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita faham agama kita di atas wajah yang Allah Subhanahu wa taala itu kana. Royak kata agama kita ni akan ada, orang Islam tu akan ada sampai kiamat. Keterangan daripada Allah Taala dan Rasul ada ke tak? Memang ada. Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti wa'dullah wa hum 'ala dhalik. Senantiasa ada satu kumpulan daripada ini umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, tetap mereka itu menzahirkan kebenaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada mudarat terhadap mereka itu. Orang nak kacau mereka, nak halang mereka, nak bunuh mereka, nak bergapa-gapa pun nak ugut mereka, tidak ada kesusahan, tidak itu, tidak ini. Kenapa mereka itu dihalangkan? Kenapa mereka itu dimenyakitikan?
Tak lain tak bukan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu dihalang, dimenyakiti, itu dan ining, dibinasakan. Malaikat mereka itu kata, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Allah Taala yang mereka itu kata, aku beriman dengan Tuhan. Yaqulu rabbuna Allah. Mereka itu kata, aku ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar tu. Nak orang kata orang beriman ini, orang tak beriman yang cemburu terhadap kita. Tapi kita nak buat lagu mana? Mengajakkan mereka kepada agama. Kepada agama kita. Biarlah nama cemburu lagu mana. Tapi dalam agama kita, hendaklah kita mempertahankan agama dengan budi pekerti yang baik, dengan hikmat yang bijaksana yang tinggi, dengan akal fikiran yang waras, dengan cara, dengan rupa kita semua untuk mentarikkan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam karut dengan orang. Duklah di mana kita tadi sejahtera tangan kita, lidah kita daripada menyakiti orang. Tapi kita kena tahu diri kita dengan mereka, hati mereka lagu mana? Apakah hati mereka terhadap kita orang beriman? Mereka berasa kata tak puas hati. Kenapa mereka tak puas hati? Karena kita itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita. Mereka pun nak beriman juga, tapi hidayah tak dapat. Kenapa hidayah tak dapat? Karena hati mereka itu diselapukkan dengan dosa-dosa, selapukkan dengan dendam dan dengki. Maka Tuhan tak bukakan hidayah orang umpama itu. Dengan sebab itu, kita mengaku kata kita orang beriman dengan Allah, dia tak setuju dengan kita. Ikhwah kita tak ada pernah menyakiti orang yang ada di Palestin, yang ada di Gaza, yang ada di Saina. Tak ada pernah menyakiti orang. Tetapi mereka itu dihalang, ditawankan, dibuatkan berbagai-bagai perkara sampai habis nyawa mereka untuk mempertahankan maruah diri mereka, mempertahankan muqaddasah mereka. Benda yang kita kena agung di dalam Islam, kemuliaan mereka itu pertahankan dengan jiwa, dengan diri mereka. Kenapa? Tak lain tak bukan karena mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Tuhan janji dalam hadis tadi, la yadurruhum man khazalahum. Tak mudarati mereka itu, mereka menyakiti mereka, la, tak mudarati. Tetapnya mereka di atas pendirian hatta ya'ti wa'dullah, sehingga datangnya hari kiamat datang mari. Itu pendirian orang Islam. Kita beragama dengan agama Islam, bukan beragama umpama tamniam ni, bukan. Bukan tradisi Melayu ataupun tradisi hak Malay. Tak. Kita beragama, iaitu kita nampak kata agama kita ni nak bawakan kita kepada syurga Tuhan. Kita kena gambar kata depan kita ni bukan perkara yang khayal, bukan perkara yang tak sungguh. Umpama kata kalau ada sungguh akhirat, kalau ada sungguh alam barzah, tak kalulah kita. Kita ni wabil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat mereka itu yakin kata benda tu ada. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, itulah kamu, itulah agama kamu, itulah pendirian kamu yang Allah Subhanahu wa taala sendiri nak tolongkan ini agama. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Itu wa'dullah, perjanjian Allah Subhanahu wa taala. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurkum min ba'dihi. Kalaulah Tuhan tolongkan kita, tak ada pihak nak mengkalahkan kita. Tapi kita nak ambil asbab di mana nak Tuhan tolongkan kita. Di sini kita kena kira. Makan ni kita halal molek dah. Harta kita cari hari untuk menjamungkan diri kita, anak cucu kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang hadap bawah kata kita, halal molek ke tak? Pakaian kita halal molek ke tak? Fikiran kita sah molek ke tak? Pegangan kita kena ke tak? Semua tadi itu muhasabah. Pertolongan daripada Allah tetap ada. Tapi dengan sebab kita tu memenuhkan asbab-asbab,
yang Tuhan tadi itu nak tolongkan kita, apabila kita nak tunggu pertolongan daripada Tuhan. Hari ini kita kena muhasabah perkara-perkara tersebut. Semangat saja tak jadi. Islam ni tak ada hajar semangat saja. Yang nak we jadi daging darah. We jadi jiwa kita tu jiwa Islami, jiwa imaniyah. Hakikatul imaniyah, we tergerak, we basah, we hidup di dalam jiwa kita, dalam roh kita, dalam akal fikiran kita. Orang umpama itulah orang yang musuh Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak buat gapo, dan dia adalah asbab yang nak menurunkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tolong kita, pendirian kita akan tetap. Wa yuthabbit aqdamakum. Pendirian kita, Islam kita akan jadi tetap malam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa lakal Allahumma alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dihormati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya, umat ini ialah umat yang dihormati. Tidak ada siksaan di akhirat nanti. Semua perkara yang berlaku dengan kita daripada percobaan, daripada bala petaka, daripada benda kesusahan, semua itu adalah kafarah, mencucikan diri kita daripada dosa-dosa. Apabila kita pejam mata, nescaya tidak ada siksaan di hari akhirat nanti. Ini ummah kita, Nabi kita Muhammad, ummah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu kata kita ni ada harga. Kita ni orang yang mulia, dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ummatun marhumah, ummah yang dihormati. Dengan sebab itu, apabila kita dapatnya nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada jadi pelik kalulah ummah yang tak beriman dengan Nabi kita nak dengki terhadap kita, tak ada jadi pelik. Mereka itu rancangan sia malam untuk nak buat lagu mana we orang beriman tu punah pegang. Buat lagu mana we punah amal ibadat dia. Buat lagu mana we faham tu salah. Banyak. Hari ni kita nak pakai wak kerja. Nak we punah pegang, wari perkara-perkara yang jadi khurafah. Perkara-perkara yang menyungutu Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang nak menyelewengkan kita daripada pegangnya kita hak asal. Menjauhkan kita daripada Al-Quran, menjauhkan kita daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ke setengah-setengah punah pegangnya dia. Bawa datang hadis-hadis pelesu untuk nak kita tadi punah dalam masalah amal ibadat. Ada rangka dan sebagainya. Nak tutupnya, nak memunuhkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nak memunuhkan akhlak pemuda-pemudi kita dengan menggerakkan hawa nafsu dia dengan cara tak kena. Maka siku belakang mereka itu rancang. Terkadang punuh dengan sebab alaqah perhubungan di antara perempuan dan lelaki tak kena dengan syarat. Kalau kena dengan syaratnya tak cara, nyawa orang betina sebagai guni berah dan sebagainya, berbagai-bagai muskilah kerana sininya punuh.
Dengan sebab itu ayuhal muslimun, benda yang berlaku mari ni bukannya perkara yang berlaku dengan biasa, bahkan dirancangkan dengan rancangan mereka daripada musuh Allah. Tapi Tuhan kata, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka itu rancangan yang buruk, Allah Ta'ala itu balaskan rancangan mereka. Bahkan Allah Ta'ala itu, sedangkan Allah Ta'ala itu sebaik-baik orang yang balaskan rancangan yang jahat kepada mereka-mereka yang menggunakan kebijaksanaan nikmat yang Tuhan beri kepada dia untuk kacanya manusia yang lain. Ini kita kena tahu. Kita jangan buat sedap diri. Hari ni aku nak duk cara aku ada duit. Asal aku boleh makan pagi, tengah hari, malam. Demo nak jadi lagu mana? Biarlah. Tak. Musuh kita tu masuk dalam kelambu dah sekarang. Masuk sampai ke dalam rumah kita, dalam bilik tidur kita dah sekarang. Bukan makna kata benda ni tak sungguh. Anak cucu kita ui telefon ke dia. Uinya alat canggih kepada dia. Ya guna lagu mana? Kita sebagai orang 40-50 tak ada dengan mereka. Pak mana dah cara mikir mereka. Hak ni adalah perkara yang kita tadi itu kalau tak tahu rancangan, punah. Umat akan jadi punah. Tapi jangan takut. Jangan takut sampai kita tak boleh nak kerja. Jangan kita tenang hati sampai kita tahu kerja. Tak boleh. Kena duduk sekadar tengah-tengah. Dengan sebab itu, ayuhal muslimun, jadilah, bekallah ilmu pengetahuan yang molek, ilmu pengetahuan yang semasa, yang dikuasai ilmu pengetahuan tadi itu oleh Al-Quran dan Sunnah. Orang kalau terbiahkan diri dia umpama tu musuh Allah Ta'ala, sangat takut kepada mereka. Mailek ni lama satu sekali orang takut. Musuh Tuhan hak takut orang Qurani, orang Sunni. Orang pasal tarbiah dia dengan Quran, tarbiah dia dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan tengok sunnah dok sekadar bab dalam masjid. Dak. Nabi kita ni orang pegang negara. Orang boleh menguasai dunia. Walaupun hari meninggal dunia dia, tak tinggal dapur dia malaikat dua ulah daripada bawah. Dengan sebab dia buat kerja sungguh. Dia buat kerja dengan cara, dengan hati dia. Kerana dia kata, "Wad-darul akhirah khairul liman ittaqa." Akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Hari ni kita kelabu akhirat. Sebab tu kita kerja agama tak ada sungguh mana. Kalau kerja dari atas dalam rupa tak sungguh. Rupa khurafat kata, rupa rengkaeh kata, rupa pesen kata pura-pura kata, tak sungguh. Haknaknya fahmus sahih, aqidatus salim, pegangnya yang molek, fahamnya yang betul, amal ibadat dia sahihah molek betul juga. Pesen ni tu baik orang sungguh. Roh dia dengan jasad dia masuk molek. Di situlah tubik seorang yang kualiti yang Nabi SAW janji di dalam hadis-hadis dia. Kata orang umpama itulah akan bawanya ummah kepada kemerdaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma ayyidhum bijunudin min 'indika ya rabbal alamin. Qudratuka fawqa qudratihim wa jabarutuka fawqa jabarutihim wa izzatuka fawqa izzatihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salah.